Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 5? Bertemu lagi kita kali ini dalam subjek pendidikan Islam dalam bidang adab yang bertajuk bijak komunikasi. Baik, sebelum tu mari kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baik, ini kita masuk pada tajuk bijak berkomunikasi. Apa itu komunikasi? Mari kita lihat. Baik, komunikasi. Pengertian komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Kita berhubung, kita bercakap dengan orang secara langsung ataupun melalui perantaraan. Perantarannya apa? Dengan telefon ke, dengan handphone ke, dengan WhatsApp ke, dengan internet ke. Itu adalah perantaraan. Baik. Dalam berkomunikasi ni ada adab-adab tertentu yang kita kena patuhi dan ikuti. Mari kita lihat adab-adabnya ialah. Baik, sebelum kita melihat pada adabnya, kita lihat dulu dalil berkomunikasi. Apa dalil dia? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahul Bukhari. Ya, maksudnya Muslim itu ialah yang memberikan kesejahteraan kepada Muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Jadi kita bertutur, kita berkomunikasi ni mesti memberikan kesejahteraan kepada orang lain, bukan menyakiti hati orang lain. Baik, kita lihat dulu hukum. Apa hukum kita berkomunikasi? Baik, hukum berkomunikasi ialah harus dengan syarat kita menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa. Contohnya kita berkomunikasi, kita tidak mengumpat, tidak mencela, tidak menghina, tidak berdusta dan tidak berbohong dan lain-lain lagi. Jadi dalam berkomunikasi ni tidak ada perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Ingat, mengumpat, mencela, menghina merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Jadi kita hindarkan daripada perbuatan tersebut. Barulah komunikasi kita ini berfaedah kepada semua orang. Baik, kita lihat pula adabnya. Okay, apa adab berkomunikasi? Yang pertama, memulakan komunikasi dengan salam. Beri salam dulu. Baik, yang kedua, memilih kata-kata yang baik. Yang ketiga, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Yang keempat, berkomunikasi mengikut keperluan. Yang kelima, memberikan perhatian ketika orang lain bercakap. Yang keenam, tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Baik, ingat walaupun kita menggunakan internet, walaupun kita gunakan WhatsApp, walaupun kita gunakan Telegram, walaupun kita berchat, menggunakan messengers, kita kena mulakan dengan komunikasi kita dengan perkara-perkara yang baik. Contohnya, beri salam dahulu. Walaupun kita berkomunikasi tidak bertemu muka, tidak bersumuka, tapi kita kena mulakan dengan salam dahulu. Itu adalah adab komunikasi yang pertama sekali. Dan mungkin adab-adab tersebut akan memberi kesan yang baik kepada kita. Baik, jika tadi kita dah lihat adab berkomunikasi, apa pula kepentingannya kita beradab dalam berkomunikasi ni? Baik, dia dipecahkan kepada 3 bahagian. Kepentingan dia yang pertama,
untuk individu. Untuk individu tu untuk kita, untuk diri sendirilah. Individu, untuk dia orang, untuk seseorang, bukan untuk semua. Yang kedua, kepada masyarakat. Pentingnya adab kepada masyarakat. Yang ketiga, kepada negara. Baik, kita lihat individu pula. Yang pertama, akan mendapat pahala. Kalau kita beradab, kita dapat pahala. Yang kedua, disenangi oleh orang di sekeliling kita. Yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Baik, kepentingan beradab kepada masyarakat pula boleh memupuk sifat hormat, menghormati antara satu sama lain. Lepas tu boleh mengelakkan permusuhan dan kebencian. Kalau hidup yang berjiran ni, macam-macam lah. Jadi bila kita beradab semasa berkomunikasi, boleh mengelakkan permusuhan dan kebencian. Baik. Kepentingan beradab kepada negara pula, pertama, dapat memelihara kedamaian negara. Jadi negara akan aman, damai, tiada berlaku pergaduhan. Baik. Yang kedua, menjamin keselesaan hidup di dalamnya. Bila kita beradab, maka kita akan selesa, kita tidaklah berlakunya pergaduhan dan sebagainya. Itu adalah kepentingan beradab semasa berkomunikasi. Baiklah, kita lihat pula cara Rasulullah berkomunikasi. Macam mana caranya? Komunikasi bijak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pertama, Rasulullah sentiasa bercakap benar. Rasulullah SAW melarang kita daripada dusta untuk membuat orang lain ketawa. Tak bolehlah buat perkara berkomunikasi dengan benda-benda yang tak elok. Walaupun kita nak menarik perhatian orang. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Rasulullah SAW tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Kalau kita dengan kawan-kawan kita cakap pun kau aku je kan. Itu adalah komunikasi yang tak elok. Kita cakap pun yang kasar-kasar, jadi tak sesuai. Baik. Yang ketiga, ucapan yang jelas. Pada sesetengah keadaan, Rasulullah SAW mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga dipahami oleh pendengar. Jadi kita tahu jelasnya Rasulullah ni seorang pendakwah. Maka baginda menggunakan ucapan bagindanya ulang sebanyak 3 kali untuk memberi kepahaman pada orang lain. Itu cara Rasulullah. Baik, seterusnya sentiasa bersederhana. Rasulullah tak menunjuk-nunjuk. Ketika berkomunikasi, Rasulullah SAW selalu bersederhana, tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak diam. Tak adalah diam, tak cakap apa-apa. Baginda SAW mengingatkan kita, pilihlah antara dua. Pilih. Yang pertama apa? Berkata yang baik. Yang kedua, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam itu adalah lebih baik. Itulah cara komunikasi bijak Rasulullah SAW yang kita boleh ikut dan kita contoh. Itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.